Pentasnya telah siap. Lampu-lampu malap. Kau berdiri di tengah, tidak menyedari bahawa drama ini ditulis untukmu semalam. Semuanya terasa hangat. Gelak tawanya adalah melodi yang menenangkan jiwamu. Kau percaya pada keharmonian itu. Hari ini, udara menjadi dingin. Melodi itu hilang, digantikan dengan keheningan yang memekakkan. Sepatah kata pun tidak diucapkan. Kau bertanya, ada apa? Suaramu hilang dalam kekosongan bilik. Matanya memandang menembusimu. Seolah-olah kau hanyalah hantu. Ini adalah permulaan ujian. Ujian kelemahan. Dan kau adalah subjeknya. Fikiranmu mula berputar ligat. Setiap perbualan, setiap tindakan, kau putar semula. Mencari kesalahan yang tidak pernah wujud. Adakah aku tersalah cakap? Adakah aku membuatnya marah? Bisikan keraguan diri mula meracuni logikmu. Kau mula berjalan di atas kulit telur. Setiap langkah dipenuhi kebimbangan. Kau takut untuk bernafas terlalu kuat. Takut ia akan memecahkan keheningan yang rapuh ini. Kau menawarkan perdamaian. Kau meminta maaf untuk jenayah yang tidak kau lakukan. Kau cuba membetulkan keretakan yang bukan kau puncanya. Dan dalam kelemahanmu, dia mendapat apa yang dia mahu. Pengesahan. Pengesahan bahawa dia boleh mengawal emosimu. Fahami ini. Ini bukan kemarahan rawak. Ini adalah strategi. Satu bentuk manipulasi psikologi yang kejam. Ia dipanggil shit testing. Mereka sengaja mencipta drama, konflik atau tekanan emosi untuk melihat bagaimana kau bertindak balas. Adakah kau akan hancur? Adakah kau akan merayu? Adakah kau akan meninggalkan prinsipmu untuk menenangkannya? Ini adalah ujian nilaimu di mata mereka. Bukan nilaimu yang sebenar, tetapi nilai sejauh mana kau boleh dikawal. Ini bukan tentang menyelesaikan masalah. Kerana masalah itu sendiri adalah rekaan. Ia adalah alat. Tujuannya adalah untuk meletakkan kau dalam keadaan bertahan. Sentiasa merasa bersalah. Sentiasa cuba membuktikan sesuatu. Semakin kuat kau cuba, semakin dalam kau tenggelam dalam permainannya. Setiap permintaan maaf adalah satu langkah lebih dekat ke dalam sangkarnya. Inilah kebenarannya. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan membina pentas untuk melihatmu jatuh. Mereka akan membina jaring untuk menyambutmu. Mari kita lihat satu contoh. Namakan dia Elara, seorang artis. Dunianya adalah kanvas dan warna. Dan KL, pasangannya, pada mulanya dia kelihatan menyokong, memuji karyanya, meraihkan semangatnya. Tetapi benih keraguan mula ditanam. Kau habiskan banyak masa untuk ini kan? Katanya dengan nada yang seolah-olah prihatin. Kemudian, drama itu bermula. Selepas satu pameran kecil, Elara, Kyle menjadi dingin dan pendiam. Selama berhari-hari, dia membina tembok di antara mereka. Elara, seperti yang dijangka, mula menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin aku terlalu sibuk dengan pameran itu, fikirnya. Mungkin aku mengabaikannya. Akhirnya, Kyle bersuara. Bukan dengan jeritan, tetapi dengan racun yang tenang. Aku cuma risau, katanya. Seni ini, ia mengambilmu dariku. Mungkin kau patut kurangkannya sedikit untuk kita. Inilah kemuncak ujiannya. Dia tidak meminta kompromi. Dia meminta pengorbanan. Dia mahu Elara memilih antara dirinya dan sebahagian daripada jiwa Elara. Dia mahu tahu, adakah cintanya kepada Kyle lebih kuat daripada cintanya kepada dirinya sendiri? Untuk seketika, Elara hampir goyah. Kehilangan Kyle terasa seperti satu jurang yang menakutkan. Tetapi kemudian, dia melihat studionya, kanvas-kanvasnya, dunianya. Mereka bukan sekadar hobi. Mereka adalah nafasnya. Dan pada saat itu, kabus di fikirannya hilang. Dia melihat drama itu dengan jelas. Tembok itu, keheningan itu, permintaan yang prihatin itu. Ini bukan ujian cinta. Ini adalah ujian kawalan. Dia tidak memilih KL. Dia tidak memilih seninya. Dia memilih dirinya. Dia berkata, seni ini bukan sesuatu yang aku lakukan. Ia adalah siapa diriku. Jika kau tidak boleh menerimanya, kau tidak menerima aku. KL telah gagal dalam ujiannya. Dia tidak mendapat subjek yang patuh. Dia berhadapan dengan seseorang yang tahu nilainya. Bagaimana kau boleh melawan permainan ini? Pertama, kenali pentasnya. Sedari apabila suasana berubah secara drastik tanpa sebab yang munasabah. Jangan terus masuk ke dalam lingkaran menyalahkan diri. Berhenti.
Ambil satu langkah ke belakang secara mental. Perhatikan, adakah ini corak? Adakah drama seperti ini pernah berlaku sebelum ini? Terutamanya apabila engkau mencapai sesuatu atau merasa gembira. Kedua, jangan bermain mengikut skrip mereka. Jangan meminta maaf untuk sesuatu yang bukan salahmu. Jangan merayu untuk perhatian. Kekal tenang, beri mereka ruang yang mereka mahu, tetapi jangan isi ruang itu dengan kebimbanganmu. Jawapanmu boleh jadi mudah. Nampaknya kau perlukan sedikit masa. Aku di sini bila kau bersedia untuk bercakap dengan hormat. Ini mengambil alih kuasa. Kau tidak lagi menari mengikut rentak mereka. Kau menetapkan rentak untuk interaksi yang sihat. Ketiga, dan yang paling penting, uji semula nilaimu sendiri. Ingat siapa dirimu tanpa persetujuan mereka. Jiwa, semangat dan prinsipmu tidak boleh dirunding. Ia bukan bahan untuk drama seseorang. Ujian kelemahan ini adalah satu penipuan. Ia tidak mengukur nilaimu. Ia mendedahkan kekosongan mereka. Orang yang utuh tidak perlu menghancurkan orang lain untuk merasa kuat. Mereka membina orang lain. Jadi, lain kali apabila pentas itu disediakan dan drama bermula, ingatlah ini. Kau bukan pelakon dalam tragedi mereka. Kau adalah penulis cerita hidupmu sendiri. Pilih untuk tidak mengambil bahagian. Turun dari pentas dan biarkan mereka beraksi dalam teater kosong mereka sendirian.